Assalamualaikum dan salam sejahtera pada kita punya jemputan kajian kita dan kepada viewers kita kerana sudi. Terima kasihlah kerana sudi melihat kami di dalam program Bicara Perspektif PG. Kita untuk kali ini live FTDI dibawakan secara Google Meet dan boleh juga live streaming sekiranya melebihi hal yang disediakan. Program live FTDI berikut ini bawa program Bicara Perspektif saya cakap tadi dan bertajuk Muflis di Usia Muda. Saya rasa ikutkan kita punya ni sesuai dengan semua rakan-rakan yang views yang kita lihat Muflis di Usia Muda. Kita harapkan program pagi ini memberikan manfaat kepada semua dan diharapkan viewers semua dapatlah sedikit informasi. Sebenarnya bukan sedikit bila kita berbincang banyak dari informasi yang kita bawakan daripada panel kita untuk viewers kita, terutamanya kita lah yang muda-muda belia ni ialah kurang umur 18 hingga 44 tahun usia belia Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita memulakan program, sedikit informasi sebagai maklumat kepada para viewers bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya adalah pendapat dan komen peribadi panel jemputan dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan dan disampaikan. Di antara objektif live FPTDI adalah ingin membudayakan program ilmiah yang berteraskan pembudayaan galakan membaca, di samping menjadikan program live FPTDI sebagai satu norma baru dalam melaksanakan penerbitan secara langsung berbentuk perkongsian dan pengetahuan. Ada satu sebenarnya, kalau kami tak buat macam ni tak nampaklah PTDI ni di mata yang lain semua kan. Oleh hal yang demikian, insyaAllah di masa akan datang kita akan laksanakan program berbentuk ini ya pada jemputan kita. Sebelum tu marilah saya kenalkan diri dulu. Nama saya Nur Azlia binti Muhammad Azhar, pesawat kanan di Universiti UiTM Selama Johor. Kau tempoh masa muda. Program kali ini macam saya cakap lah, kita ulang banyak kali kawan-kawan semua, Muflis di Usia Muda, dan itu adalah paling tepat sekali kita bawakan panel kita, jemputan kita, iaitu Puan Suhana Mohamad, pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Assalamualaikum Puan Suhana, apa khabar pagi ini? Salam Cik Aziz, Waalaikumsalam ibu Saya saya. kami lagi nak berterima kasih kepada Puan Suhana kerana sudi menjadi panel kami pada pagi ini di bawah program Bicara Perspektif PG. Sebelum kita mulakan tajuk kita, tajuk kita yang sangat menarik dan membuatkan saya rasa ramai yang tertarik untuk mendengar. Kita boleh tak Puan Suhana berkongsi sedikit mengenai gerda ringkas Puan Suhana kepada viewers kami yang tinggal melihat ni. Silakan Puan Suhana. Terima kasih Cik Nur Azlia. Tapi saya rasa saya nak panggil Cik Azli lah, macam mesra sikit kan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada PDI, UiTM Pasir. Kalau mungkin orang semua tak perasan dekat belakang tabir ni ramai sebenarnya staf PDI, bukan Cik Aziz seorang. Saya bila dijemput oleh PDI untuk berkongsi satu tajuk yang simple, saya tercetus idea untuk berkongsi lah tentang tajuk ni. Kenapa saya ambil tajuk ni? Sebab untuk pengetahuan semua, dari segi pengalaman saya dengan UiTM ni masih baru lagi. 11 tahun. 11 tahun baru lagi 11 tahun. Cuma saya sebelum saya menyertai UiTM, saya telah bekerja di industri kewangan selama 10 tahun. Jadi jumlah pengalaman bekerja ni dah selama 21 tahun. Dan rakan-rakan saya masih lagi ada di institusi kewangan di pelbagai cabang. Jadi banyaklah mereka kongsikan ilmu dengan saya. Jadi saya terpanggil bila diminta saya untuk share tajuk yang paling sesuai dengan warga UiTM yang dulu. Kalau pendapat saya, tajuk Muflis di Usia Muda ni satu topik yang hot lah untuk kita bincangkan pagi-pagi ni. Kurang lebih dalam 1 jam kan? Betul lah Puan Suhana.
Puan Suhana nampak tak set kami yang cantik ini? Betul, saya terkejut lah. Mungkin viewers tak nampak kan. Yang nampak belakang, dalam sekeliling tempatnya saya panggil studio lah. Studio PDDI ni memang cantik. Saya teruja juga sebab ni pun kali tamu. Ya, Saya betul. masuk kat sini macam ini betul PDDI macam ni Ya, lah. betul. Kan? Sebenarnya ini adalah bilik pandang dengar di RSA Okey, Pusaka Tun Dr. Ismail. Sebenarnya okey, sekiranya ada viewers kita yang nak melihat, sila datang ke sini, dan sekiranya anda ingin menggunakan, sila tempah di tempah sahaja. Okey, tanpa menunda lagi lah, kita nak kepada sesi kita sepatutnya lah. Tajuk kita muflis di usia muda. Okey, kita nak tanya pada Puan Suhana. Okey, sebenarnya bila kita dekat cakapkan tajuk pasal muflis ini sebenarnya perkataan muflis ini tidak asing lagi kepada kami. Perkataan itu sahaja. Tapi boleh tak Puan Suhana terangkan kepada kami apakah maksud sebenar itu muflis, dan adakah ia seperti perkataan blacklist yang sering dikaitkan dengan perkataan muflis ini? Boleh tak Puan Suhana terangkan lebih lanjut maksud sebenar perkataan muflis itu? Silakan Puan Suhana. Okey, terima kasih Cik Aziz. Ada dua perkataan tadi yang disebut, iaitu muflis dan blacklist. Sebenarnya sama. Macam sama, ya, tapi betul. langsung tak sama. Oh, tidak. Sama. Okey. Kadang-kadang kita nak tahu yang pertama tentang muflis. Muflis ni sebenarnya adalah berkenaan dengan proses di mana orang yang berhutang, kita panggil penghutang lah. Yang berhutang kepada penghutang. Penghutang tu boleh jadi institusi kewangan, boleh jadi AMPD, boleh jadi Kod Selamat zaman dulu lah kan. Kerana Wascan saja adalah beberapa tempat yang menawarkan kredit ataupun mungkin syarikat yang menawarkan kredit untuk motosikal ke apa kan, yang mana mereka isytiharkan individu tersebut muflis atas perintah penghukuman dari Mahkamah Tinggi. Maknanya untuk isytiharkan muflis tu mestilah adalah dari perintah daripada mahkamah, bukan sahaja okey yang syarikat pendidikan tak boleh. Dan bila kita nak cerita pasal muflis ni mesti ada kriteria tertentu. Jadi antara kriterianya pertama, seorang individu tu dia tidak mampu untuk melangsaikan hutang dia yang berjumlah lebih daripada RM50,000. Maknanya kalau hutang dia bawah RM50,000, dia belum boleh diisytiharkan sebagai muflis. Tapi kalau dia lebih daripada RM50,000, dia boleh diisytiharkan sebagai muflis untuk proses-proses tertentu di Mahkamah Tinggi. Yang kedua dia, kenapa kriteria dia? Yang kedua dia maknanya tempoh masa lebih daripada 6 bulan hutang tu tak dibayar secara berterusan. Contohnya sebelum nak difilekan muflis tu, mestilah orang tersebut, individu tersebut dia tak bayar hutang dia. Contohnya hutang rumah lah kan, sebulan RM1,000 dah lebih daripada 2 tahun ke baru boleh diisytiharkan mula. Sebab biasanya rumah ni kita tak boleh cash, betul, kita hutang, betul. Dan biasanya hutang rumah sekarang ni mana ada rumah bunga kan, mesti ada RM100,000. Kalau ikut RM100,000 dan anda tak bayar lebih 2 tahun, boleh jadi pihak bank ambil keputusan untuk mufliskan anda. Yang seterusnya, yang ketiga, individu tersebut mestilah bermasyarakat kat Malaysia lebih daripada setahun. Maknanya kalau dia tak duduk kat Malaysia lebih setahun, tak boleh lah nak diisytiharkan muflis. Dan untuk pengetahuan anda semua, viewers semua tak tanya lah, mungkin orang tak tahu yang ni, ada juga orang buat keputusan untuk isytiharkan diri dia muflis. Tiga tak? Sebab apa ni macam pelik? Macam pelik kan? Betul, pelik. Tapi tak pelik. Tak pelik sebenarnya. Okey, tak pelik. Kenapa ada juga individu dia sendiri volunteer atau sukarela nak isytiharkan diri muflis? Apa ni, sebab dia nak orang kata dia nak mengelakkan diri dia daripada membayar hutang-hutang yang banyak tu tadi. Tapi sebelum tu saya nak share sikit, kita juga individu, setengah individu boleh diisytiharkan muflis tanpa pengetahuan dia. Macam mana tanpa pengetahuan tiba-tiba dia boleh diisytiharkan muflis? Yang pertama, sebab dokumen undang-undang dihantar ke alamat lama yang mana individu tersebut tak ada cara untuk dia dapatkan dokumen tu. Dan dia tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu tiba-tiba kenapa dia dah kena muflis dah. Yang keduanya, isytiharan disedahkan melalui prosedur penyampaian ganti.
Yang paling nanti ni maksudnya dia diiklankan di surat khabar. Pasal belakang-belakang tu. ya, kalau anda biasa baca surat khabar hard copy, mungkin yang soft copy tak nak kan yang online. Tapi kalau hard copy, kalau pergi susah pergilah pergi kan banyak surat khabar. Kat belakang tu boleh tengok selain nama orang yang mahkamah dengan cara ni sebab nak nak ada dekat proses di mahkamah lah. Maknanya mahkamah minta mereka datang ke mahkamah. Dan seterusnya individu tersebut sebab tadi dah keluar dari Betul. dia tak hadir, dia tak perasan pun. Jadi betul. lepas tu dia tak hadir automatik pun disediakan. Secara automatik. Sebab dia tak ada. Dia dah bagi surat, dah tak boleh nak buat. Lepas tu automatik terus. Sebab dia tak boleh defend diri dia. Misal kata dah iklan, dia boleh hadir dan dia boleh sediakan dokumen-dokumen tertentu, berkemungkinan dia boleh belak dalam tu. Sekarang ni dia tak hadir langsung, jadi masalah juga lah kan. Dan yang keempat, individu tersebut tidak terima atau tak buka dokumen sampai tapi macam buat endah-endah. Jadi maksudnya dia sendiri yang menggalakkan diri dia untuk itulah cerita dia. Dan untuk pengetahuan semua lah viewers kat luar sana kan, ada dua cara individu boleh diisytiharkan kes. Yang cara pertama, petition dari pembintang. Pembintang tu orang yang berbintang tadi, dia filekan petition kepada mahkamah yang mana hutang individu tersebut mesti ada RM25,000. Jadinya difilekan oleh pembintang. Atau cara kedua, yang tadi dah saya cakap, dia suka rela. Sebab dia suka rela tu yang paling kebiasaannya untuk mengelakkan dia daripada membayar hutang tu. Dia mesti kena bayar, cuma dia boleh dapat pengurangan sebab dia volunteer nak mungkin. Pening. Saya baca pening kan. Jangan Cik Aziz rasa pening tak? Saya dengar pun memang agak menakutkan ni sebenarnya sebab kita boleh automatik jatuhkan mungkin tanpa kita sedar sebenarnya. Ini boleh terjadi sekiranya orang-orang itu yang kerap tukar rumah sewa sebab dia tak tahu dan tak juga baca surat khabar, betul tak Puan? Betul. Cik. Dan blacklist tadi. Betul. Blacklist sebabnya macam mana blacklist ni sebenarnya senarai hitam berlaku akibat kegagalan diri sendiri atau orang yang kita jadi penyamin untuk membayar sama ada diri sendiri gagal membayar hutang ataupun orang yang kita jadi penyamin kepada rakan, kepada adik-beradik ke, kepada siapa ke, maknanya dia tidak membayar pinjaman tersebut. Dan boleh juga disenarai kita ke blacklist tadi kalau gagal menjelaskan hutang kepada institusi penjagaan kita tadi lah, sejak kredit ke, wacana kredit, cari kredit ke, apa yang cek kredit tu pun boleh. Jaga-jagalah sebab blacklist ni biasanya datang daripada report sikris tu apa yang tu nanti sesi lain lah sebab banyak sebab reporting tu banyak, ada sikris ada semua lah, tapi secara summary sebulannya maknanya list tu mesti melalui mahkamah, blacklist tu tak bayar hutang. Dan kita tu tapi rumah dia masih kurang lah. Patutlah orang kata mungkin blacklist itu sama. Tapi sebenarnya program berbeza perkara semua Kita ingatkan maklum balik semula mungkin yang blacklist itu adalah perkara yang berbeza. Okey, cakap pasal tu kan sebenarnya saya ada baca surat khabar tahun lepas Metro Ahad tak salah saya. Dia cakap, kat sini dia kata apa? 64,632 orang rakyat Malaysia telah direkodkan muflis dalam masa 5 tahun. Yang lalu di mana ia membabitkan usia semuda 18 tahun hingga ke 44 tahun. 18 tahun ni puan-puan, satu peringkat umur yang sangat membimbangkan dan bagi saya, bila saya baca tu saya rasa pelik. Kenapa sebenarnya kan rakyat Malaysia seusia semuda ini boleh berlakunya muflis? Boleh tak puan sana terangkan sebenarnya usia semuda 18 tahun tapi diberi kategori muflis? Boleh. Tadi statistik tu sangat menurunkan tu statistik itu. Dia pun
2019. Dan untuk pengetahuan semua sebenarnya bila kita cerita tentang statistik untuk pengetahuan 35.25% ni rakyat Malaysia istiharkan itu dalam lingkungan umur 35-44 tahun. Okey, jadi siapa-siapa yang umur 35-44 tahun ni dah jagalah cek balik dalam semua kan. Dan lagi 25 hingga 34 tahun pula antara jumlah individu yang diisytiharkan muflis yang kedua terbanyak iaitu 22.52%. Daripada nilai tadi lah yang 64,000 lebih tu tadi. Dan 18 tahun ni kenapa dia boleh diisytiharkan? Saya tak tahu, mungkin orang semua nak tahulah. Untuk pengetahuan semua, bila kita bercakap tentang kredit ni, apa yang boleh dipinjam daripada institusi kewangan ni, mestilah orang ataupun individu yang berumur lebih 18 tahun. Sebab bawah 18 dalam kategori institusi kewangan Malaysia ni, itu adalah minor. Apa-apa yang dibuat tu masih lagi di bawah tanggungjawab penjaga atau ibu bapa. Dan kita tidak boleh kenakan sebarang tindakan undang-undang pada yang bawah umur 18 tahun. Dan mereka pun tak boleh buat pinjaman. Ya, betul. Sebab tu kalau semua perasan, kenapa PPM tu mesti umur 18 tahun kan? Sebab itu adalah umur untuk orang dewasa dan kita boleh kenakan tindakan undang-undang. Dan tidak terkejutlah bila umur 18 tahun tu diisytiharkan muflis, sebab mungkin atas beberapa sebab yang saya sebenarnya tak terkejut juga. Sebab yang kenapa boleh diisytiharkan muflis pada umur yang bawah 44 tahun ni. Sebab bila saya tengok keadaan sekarang ni, memang sebenarnya saya ada sedikit kepikiran dan sedikit rasa ketakutan dalam saya. Sebab kebanyakan yang masih muda-muda ni, anak-anak yang lepas daripada diploma umur 21, 22, gaji dalam RM1,000 ke RM1,200. Dan lagi pelajar-pelajar anak-anak kita yang umur 23, 24 start kerja dengan ijazah gaji dalam RM1,500, RM1,600. Apa yang berlaku? Bila mana mereka tak ada ilmu tentang kewangan ni, mereka dengan surinannya okey dapat gaji banyak, apa sekarang dapat gaji banyak. Ya, bawakan duit. Jadi dia minat untuk yang pertama beli kenderaan yang pada saya mewah. Yang kedua mempunyai start dengan trend beli rumah. Betul. Sedangkan rumah kalau dekat Sri Alam ni tak ada yang murah kan, mahal kan. Dan untuk pengetahuan semua, majoriti untuk orang terkejut juga kan. Majoriti kes muflis ni disebabkan apa? Pinjaman kenderaan. Kenderaan. Sebab orang nak cap-cap tertentu kan. Anak-anak ni dia teruja dengan kereta-kereta tertentu, dia buat pinjaman, akhirnya dia tidak dapat membayar. Dan kereta-kereta ni semuanya harga atas RM50,000. Dan itu menyebabkan tendensi dia untuk diisytiharkan muflis tu tinggi. Sebab yang kedua, kenapa diisytiharkan muflis ni? Sebab hutang perumahan. Jadi saya ada klip kan, ada orang kata ada hukum kaya kan, nak beli kenderaan yang mewah, beli rumah yang mahal. Jadi memang sebab utamalah, punca lah kenapa boleh diisytiharkan muflis kan. Dan yang ketiga ni hutang pribadi, seterusnya hutang perniagaan. Sebab ramai juga anak muda yang dah start buat bisnes dalam umur yang muda. Jadi mereka buat pinjaman yang banyak. Jadi itu pun antara sebab atau punca kenapa boleh berlaku muflis. Dan kadang-kadang sebabnya dia adalah penjamin kepada orang lain. Bila penjamin tu kita kesian jugalah. Sebab untuk menjadi penjamin ni harap-harap semua orang kena aware sikit lah. Jangan kita sewenang-wenangnya untuk menjadi penjamin kepada orang lain. Apatah lagi orang yang tak ada hubungan keluarga dengan kita. Walaupun begitu, kita kena pastikan orang yang kita nak jamin tu, walaupun pinjaman untuk pembelajaran, dia mampu untuk pinjaman dia apabila dia sudah habis belajar, dia start kerja. Dan pada saya perkara ni bukan berlaku sebab trend ke apa.
Ianya sebenarnya berlaku sebab pengurusan kewangan yang lemah dalam badan itu rakyat, dan dalam keadaan umum yang macam ni mungkin dia punya keterujaan gairah untuk mempunyai gaya hidup yang mewah tu mengatasi dia punya income atau pendapatan yang dapat sebelumnya. Itulah dia punya masalah dia lah kan. Ingat viewers semua, pastikan gaji anda sesuai dengan hidup anda. Bukannya gaji anda tak sesuai, itu yang nanti akan diistilahkan mungkin. Okey, berbalik pada itu kan, artikel lain yang pernah saya baca adalah, ini Puan Suana, saya rasa saya tak berapa faham lah bila dia kata apabila seseorang itu telah disahkan muflis, maka individu tersebut bakal hilang kelayakan tertentu. Sebenarnya, apakah yang dikatakan dengan hilang kelayakan tertentu itu? Boleh tak Puan Suhana jelaskan dengan lebih lanjut hilang kelayakan tertentu tersebut? Silakan Puan Suhana ya. Okey, terima kasih. Kalau tentang hilang kelayakan ni, bila seorang dah muflis tu banyak benda ataupun perkara yang dia tak boleh lakukan. Okey, tak boleh lakukan yang dia tak bebas lah diri dia. Dia bukan setakat muflis saja sebenarnya. Dia ada kekangan-kekangan tertentu yang dia halang untuk dia lakukan. Yang pertamanya orang yang muflis tadi, dia tak boleh dia tak boleh pegang jawatan dalam badan berkanun atau organisasi lain, dan dia tak boleh jadi gubernur ataupun pengarah bank negara, bank pertanian, sekarang pengarah bank rakyat dan bank sepanjang nasional. So dia tak boleh jadi pengarah, obvious juga kan. Jadi pengurusan kewangan dia tak betul, macam mana nak jadi pengarah kan. Ya betul. Yang kedua, dia tak boleh memegang jawatan ahli majlis, pihak berkuasa tempatan. Okey. Jadi macam kadang-kadang ada orang dia aim untuk jadi ahli majlis, tapi disebabkan dia muflis tu dia tak boleh jadi ahli majlis. Ini semua dah ada dalam dah digazetkan lah dalam undang-undang kita. Yang ketiga, dia tak boleh dilantik sebagai hakim ataupun magistrat. Macam mana nak dilantik kan, sebab dia dah diisytiharkan muflis secara logik lah. Yang seterusnya, yang keempat, dia tak boleh memegang jawatan atau menjadi penasihat atau pekerja sesuatu pertubuhan berdaftar. Pertubuhan yang berdaftar dekat Malaysia, dia tak boleh jadi pegang sebarang jawatan. Yang kelimanya, dia tak boleh bertindak sebagai anggota elektif kesatuan pekerja. Pun tak boleh lah, sebab dia dah, orang kata orang pekerja no say. Tak boleh cakap apa-apa. Yang terakhirnya, dia tak boleh, yang penting dia tak boleh jadi ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara atau ahli Dewan Pemilihan Negeri. Sebab tu kalau siapa ingat, untuk pilihan raya umum yang baru-baru, tak baru lah, 2018 kan, ada calon yang dibatalkan penyertaannya sebab dibatalkan dia punya permohonan. Sebab bila dicek dia adalah seorang muflis. Bila muflis, dia hilang kelayakan untuk bertanding. Jadi pada saya, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena pastikanlah kita jangan terlibat dengan muflis ni. Sebab elakkan, sebab pada saya dia akan mengganggu kehidupan kita. Dan pada saya dia tak tenang kan. Tak tenang hidup di bumi yang betul, di Malaysia sebenarnya. Okey, sebenarnya ada lagi sebenarnya bila kita buat promosi program ini, kawan saya ada minta tolong untuk kita tanyakan lah, sebab saya silakan sebagai satu soalan saya. Ni dia nak tanya. Okey, tempat tadi kita dah dengar, tapi sebenarnya kami boleh Puan Suhana terangkan yang lebih lanjut, apakah yang akan terjadi seandainya seseorang itu diisytiharkan muflis? Kan, sebab macam tadi kan ada kita tak perasan apa semua kan, tapi sekarang ni kalau kata dia memang nak isytihar muflis, apakah akan berlaku pada dirinya? Macam tu pula saya tanya. Okey, Puan Suhana boleh tak terangkan pada saya, kepada viewers semua? Boleh aku ya? Wah, sempat pula tanya soalan tu. Promosi dah lama lagi. Okey, bagus, terima kasih. Bila kita tentang muflis ni, kita kena faham apa yang berlaku apabila seseorang tu diisytiharkan muflis. Individu diisytiharkan muflis, apa yang dia tak boleh lakukan. Okey, yang pertama, akaun bank.
Gambarnya maksudnya Apa tu? maknanya secara automatiknya semua akaun atas nama individu tersebut akan dibekukan. Dia tak boleh keluar masuk duit. So katalah dia sedang bekerja, berkemungkinan company dia atau syarikat dia kena bagi cash lah pada dia. Tapi pun kami tak, macam saya tak rasa ada company yang akan bagi cash. Maknanya dia kena beritahu kepada majikan apa yang berlaku pada dia, dan dia sebagai rakyat boleh kerja, cuma dia tak boleh masuk sebab akaun dah dibekukan. Seolah-olah macam meninggal dunia juga kan, biasa orang meninggal kan. Betul, orang yang tahu ni betul. Tapi ini berlaku pada orang di Islam Kampung, jadi baiklah. Yang keduanya, perjalanan keluar negara. Apa berlaku ni? Maknanya secara automatik kita diblok daripada untuk keluar negara. Kita punya pasport tu tak boleh digunakan sebab sekarang ni sebelum lagi lah ada sebut dari link kan. Macam mungkin je auto keluar. Maknanya auto keluar dekat semua jabatan kerajaan lain dan untuk masuk ke negara, sebab tu terus efektif. The same day kalau istilah mungkin terus. Macam tu jadi tak boleh keluar negara kecuali dia dapat jemputan haji kan. Masa haji boleh mohon untuk keluar negara, bagilah surat jemputan untuk haji apa semua. Jadi insyaAllah kebiasaannya akan dibenarkan khas untuk menunaikan haji saja. Kita ulang balik, sekiranya di Islam Mufiq tidak boleh ikut di luar negara langsung. Macam yang kita nak pergi ke Singapura Tak boleh, Singapura, Batam pun tak boleh. Memang kalau Batam tak boleh, Singapura dekat tu tak boleh. Sama-sama dua-dua tak boleh. Dan yang ketiga, banyak adik-adik 7 ni. Ada 7, okey. Yang Kita 7 ya. Pelibatan dalam perniagaan, dia tak boleh menjalankan perniagaan. Apa perniagaan? Sebab dia tak boleh nak buka apa ni, daftarkan perniagaan atas nama dia. Maksudnya sekarang ni kalau kita lihat macam contohnya kadang-kadang kita tahu yang kita boleh kadang-kadang tahu kan. Biasalah macam-macam orang kapten kita. Jadi kadang-kadang dia tahu dia boleh, kenapa dia ni boleh pakai kereta Mercedes semua ada untuk mengetahui semua, untuk orang nak tahu lah. Kebiasaannya mereka menggunakan nama ahli keluarga atau isteri. Dia tak ada gunakan nama individu tersebut sebab dia dari masyarakat tadi. Dia masih boleh bekerja, tapi bekerja untuk company je lah yang dibuka atas nama orang lain, bukan nama dia. Yang seterusnya yang keempat, hak untuk meminjam dia tak boleh dah langsung. Walaupun nak meminjam dari tekun yang dengan 5,000 pun tak boleh. Apa ni dia berakhirkan untuk meminjam. Yang seterusnya dia akan dapat tindakan daripada tindakan mahkamah. Maknanya dia tidak boleh mengambil tindakan di mahkamah. Yang contohnya dengan sama dia tak boleh. Dia tinggal tindakan. Kadang-kadang dia kena berjumpa artis sama-sama. Dia tak boleh. Sama tu tak boleh. Sebab dia adalah orang yang diisytiharkan. Yang seterusnya hilang kelayakan sebagai pengarah syarikat. Maknanya dia tak boleh menjadi pengarah kepada mana-mana syarikat. Dia cuma boleh jadi kerja dah kan. Itu pun dapat gaji secara cash. Yang seterusnya kelayakan sebagai pengarah, dia tidak boleh menjadi pengarah syarikat tanpa kebenaran daripada ketua pengarah Jabatan Insolvensi atau mahkamah terlebih dahulu. Boleh nak dilantik contohnya syarikat keluarga dan tidak, tapi kena dapatkan persetujuan daripada ketua pengarah insolvensi atau mahkamah terlebih dahulu. Pada saya ini satu perkara yang tak mudah lah juga kan. Jadi untuk teman-teman semua, saya harap semua boleh ingatlah poin ni sebab tujuh perkara ni penting, walaupun mungkin kita tak terlibat, tapi mungkin ada orang yang terlibat dan kita boleh bantulah dari segi informasi ke mana. Itulah saja yang pada saya itu penting lah. 7 poin yang penting betul. Sebenarnya agak banyak ya tuan-tuan lain. Kuasanya boleh dulu lah bila nak pasal kata sebab dah macam dah setengah jam kita boleh lebih syarat. Dan kepada viewers semua, sekiranya anda ada pandangan, cadangan ataupun soalan, boleh kemukakan di ruangan chat supaya sekiranya ada masa terluang kami boleh menanyakan soalan-soalan anda itu kepada kita punya panel lah Puan Suhana.
kuasa. Okey, gini lah puan, soalan saya seterusnya. Negara kita sekarang ni, apabila berlakunya COVID-19 yang menyebabkan kita punya institusi kewangan dan kita punya ekonomi lumpuh. Dan yang pasti beban kewangan kepada anak muda seperti kami ni akan semakin meruncing dan akan semakin membimbangkan. Sebab apa? Ada antara kami ini yang akan kehilangan kerja. Betul tak? So tu boleh tak, ada tak maklumat-maklumat terkini yang Puan Suhana tahu mengenai muflis terkini yang ada di Malaysia? Okay, bila kita cakap tentang undang-undang ataupun maklumat terkini lah, yang terkini tu tak terkini jugalah, sebab bila kita nak nak dibahaskan tentang undang-undang, bila nak dibahaskan tentang apa yang terkini tu masa cakap yang memang saya tak boleh yang terkini adalah pada tahun 2017, 6 Oktober ni adalah perubahan kepada undang-undang muflis yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia untuk tahu sebagai general knowledge untuk kita. Yang pertama, dari segi had minimum muflis telah dinaikkan. Kalau untuk pengetahuan semua, mungkin masa zaman-zaman saya bekerja juga dah dulu kan, untuk pengetahuan masa dahulu sebelum ni had minimum muflis adalah 30,000. Benar kan? Tadi bukan 50. Ya, tahun sebelum 2017. Sebelum 2017 adalah 30,000 saja. 30,000 lagi. Senang nak muflis kan? Jadi saya ingat lagi masa saya masih di institusi kewangan, untuk mengetahui semua, ada customer yang datang sebab macam tadi kita ada cerita orang tak tahu dia betul memang terjadi. Dan saya yang dia personally case tu, yang mana rumah dia dah nak disita sebab dia dah nak diisytiharkan mungkin. So apa yang berlaku, kita bantu, kita dicek dia punya kedai PSP. PSP banyak duit. Wah, jadi kita boleh bantu untuk keluarkan wang duit kedai PSP untuk selesaikan sebahagian dari hutang itu. Jadi kita memang pihak bank yang cerita kan. Okey, maknanya kita institusi kewangan, telefon adalah dia punya prosedur kita kena buat telefon bank negara lah apa semua. Jadi kita dapat bantu lah kat semua tu. Sebab pada saya, kenapa saya bantu pada waktu tu, sebab murah sangat rumah dia 40,000 nak backup lagi siap dana rumah. Kalau buat jadi macam pada saya tak berbaloi untuk saya untuk majikan lah. Jadi pada saya lebih baik kita tak payah panjangkan kita dan tengok customer pun ada duit dekat kita bantu keluarkan, kita pun tak ada. Betul. Sebab rakan saya yang kena pergi ke mahkamah, dia pun malas nak pergi ke mahkamah kan. Jadi pada dia bantulah. Jadi saya personally dapat saya rasa puas hati lah dan lega sebab dapat bantu kan. Bukan mudah kan. Betul. Dan kedua, dari had, dia cerita pasal had dari 20,000 dan naik ke 50,000. Dia juga lah naik. Betul. Tapi sekarang ni sebenarnya kalau dapat naik lagi lagi bagus. Sebab kalau 50,000 pun banyak juga tengok anak muda umur 25, 44 dah mungkin sebab apa sedang pekerjaan. Betul, tak tahulah itu bukan kerja kita. Kita boleh sebagai rakyat, sebagai orang yang mengundi ni lah antara usul-usul yang patutnya kita minta ahli parlimen ke bawah. Benda-benda macam ni lah, gunakan kuasa kita sebagai pengundi, bawa usul-usul yang untuk membangunkan negara. Betul kan Cik Aziz? Okey, yang kedua pelepasan automatik. Kalau dulu boleh dilepaskan. Pelepasan automatik tu maksudnya nak dilepaskan nama kita, dikirakan nama daripada muflis tu ambil masa 5 tahun. Apa dia? Ambil masa, katalah dah bayar hutang apa segala. Ambil masa 5 tahun untuk dikirakan nama daripada muflis tu. Proses kita nak muflis, kita tak nak muflis 5 tahun. Tapi dengan apa yang dah ditambah baik, undang-undang baru, dia dah dikurangkan selepas 3 tahun dah boleh clearkan nama daripada muflis dengan syarat mesti dia nombor 1 selesaikan semua hutang-hutang yang dia berhutang tadi.
Dan yang kedua, dia mesti isytiharkan liability. Kalau masuk liability oleh jabatan insolvensi supaya betul-betul semua clear. Dari segi pendapatan, dari segi hutang dan yang dokumen yang dah individu yang mungkin itu tadi dah settle kan, dia kena berikan kepada mahkamah lah supaya dia dapat kelepasan daripada mungkin tersebut. Yang seterusnya mungkin orang tak tahu penjamin sosial. Siapa penjamin sosial ni? Penjamin sosial ni contohnya orang yang jadi penjamin untuk pinjaman beasiswa atau geran untuk pelajaran. Dia pun jadi penjamin juga ni. Bila dia macam ikat juga lah. Betul. Okey, yang keduanya penjamin untuk pinjaman transaksi sewa beli kenderaan. Bukan untuk tujuan perniagaan. Contohnya Untuk diri sendiri. Contohnya adik tak cukup gaji kita jadi penjamin kan. Atau yang ketiga penjamin untuk pinjaman perumahan. Ini kita panggil pinjaman perumahan. Yang ini kita panggil penjamin sosial. Boleh pinjaman sosial. Sosial bukan peminjam kedua. Peminjam kedua nama ada sekali kat dalam perjanjian pinjaman. Dan untuk penjamin dia tak, dia cuma berguna untuk meluluskan pinjaman. Tapi dari segi sign dengan bank, namanya ada, cuma dia weightage dia tak seberat peminjam sebenar. Cumanya maknanya sekarang akta yang terbaru ni dia akan mengecualikan penjamin sosial ni dari terlibat untuk dimufliskan. Maknanya kita selamat. Kalau tak kita juga dan itu kalau ada baca kan. Orang ni jadi saya cuma jadi penjamin. Kenapa saya dimufliskan? Betul. Memang kesian lah. Dan yang seterusnya apa lagi, kalau kita nak tahu yang paling penting sekali kalau bisa kata ada pinjaman-pinjaman yang tertunggak pada saya kena berhubunglah kembali dengan syariah institusi yang memberi pinjaman. Jangan hilangkan diri, tiba-tiba lari pergi kerja kat Singapura ke kat Batam ke, lari. Jangan biasa melarikan diri daripada tanggungjawab dan daripada masalah. Kena selesaikan ke depan. Dan ada banyak cara lah kan. Macam Puan cakap, sebenarnya jika kita ada sebarang masalah kan, sekarang ni lah, terutama sekarang ni dalam musim COVID, kita ada masalah kewangan. So kita jangan segan, jangan malu untuk mendapatkan khidmat nasihat oleh pihak bank. Betul. So kalau ikutkan, diorang ada diorang boleh skop untuk membantu kami kalau kata ada masalah begitu. Betul. Okey, bila kita cerita tentang macam mana nak bebaskan diri daripada muflis je. Betul, bebaskan diri daripada muflis ni. Yang pertama sekali sebenarnya semua individu yang membuat pinjaman itu tadi, yang ada pinjaman kan, dia mestilah dia boleh dapatkan, bukan mestilah, wajib untuk dapatkan pertolongan profesional. Pertolongan profesional ni daripada bank ke? Daripada Aeon Credit ke? Bukan. Pertolongan profesional tu maksudnya dia boleh pergi mendapatkan pertolongan daripada yang kita panggil agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Yang mana bank negara dah terbuka untuk bantu, bukan setakat untuk bagi pengetahuan, kaunseling pada orang awam, malah untuk membantu menyelesaikan segala masalah-masalah yang ada kepada rakyat lah. Contohnya misal kata anda punya pinjaman walaupun tak cukup RM50,000 dan belum lagi sampai tahap untuk diisytiharkan sebagai muflis, tetapi anda tidak boleh untuk membayar. Contohnya dulu ada pendapatan sampingan. Pendapatan sampingan tu maksudnya gaji sekarang RM2,000, pendapatan sampingan RM3,000. Tapi disebabkan pandemik ni tak dapat lagi pendapatan sampingan RM3,000.
itu ada masalah untuk menyelesaikan pinjaman kenderaan dan juga rumahan. Anda boleh pergi ke BKPK, Pilihan Negara untuk membantu macam mana untuk schedulekan balik pinjaman anda tu untuk merendahkan bayaran ke apa, yang mana mereka yang sangat profesional akan membantu anda lah untuk menolong mengecikkan bayaran tu macam mana tu semualah. Dan yang kedua macam tadi yang saya buat dengan customer tu tadi, anda boleh juga kalau tak nak ke AKPK, boleh juga ke syarikat pemintang ataupun ke bank lah betul tadi untuk berbincang dengan mereka, mungkin boleh refinance ke atau mungkin boleh nak kecilkan bayaran, panjangkan tempoh pinjaman macam itulah. Maknanya kena berhubung dengan pihak yang memberi anda pinjaman, jangan lari, jangan malu, jangan segan, pergi berjumpa dengan mereka. Sebagaimana anda masa mula nak dapatkan pinjaman kita semua, anda bawa dokumen anda semua yang lengkap tu pergi ke pemerintah yang tadi atau bank semua ni untuk mendapatkan pinjaman. Sekiranya ada masalah, begitu juga bawa dokumen pergi negotiate, pergi berunding dengan mereka untuk membantu anda. Jangan diam, jangan lari, jangan sedih, jangan pilu. Mungkin kawan nak minta pertolongan kawan tak boleh kan, kena pergi. Dan seterusnya sebagai seorang yang boleh secara undang-undang ni kita boleh isytiharkan muflis atas umur 18 tahun, kita kena faham yang kita tahu yang mana satu aset, yang mana satu liability. Aset tu yang boleh menjadi pendapatan untuk kita. Dan liability ni semua hutang-hutang yang kita ada, kita kena pastikan bahawa hutang-hutang tu jangan sampai membeban dan menyusahkan diri sendiri dan orang yang sekeliling kita, supaya kita hidup dengan aman-aman setosa. Kenapa saya cakap aman-aman setosa? Sebab bila anda ada masalah kewangan, ia akan mengganggu sistem kehidupan anda sendiri. Sebab apa? Anda bukan sahaja berkemungkinan akan dilanda satu penyakit yang mungkin orang tak terjaga ni. Kesihatan mental lah. Ini boleh tanya dekat kaunselor. Antara faktor-faktor yang tinggi untuk kesihatan mental adalah masalah kewangan. Dan masalah kewangan ni bila kita cek balik, ni mungkin boleh buat satu penyelidikan lah. Satu penyelidikan juga. Maksudnya kenapa dibebani oleh hutang yang tinggi ke apa ni, ada sebab-sebab tertentu lah. Dan saya harap kita semua jangan segan dengan sendiri lah. Dan sentiasa ingat bahawa apapun yang kita nak buat dari segi hutang ni, kita kena pastikan bahawa take home pay ataupun jumlah pendapatan yang kita nak bawa balik ke rumah sebulan bulan tu mestilah mencukupi untuk kita sara diri kita dan keluarga kita dalam tempoh sebulan. Dan bagusnya kalau lagi banyak kita dapat bawa balik pun lagi bagus lah. Dengan jumlah hutang tu kecil kan. Ya, betul. Banyak nasihat yang kita dengar daripada kita Puan Suhana mengenai cara nak mengurangkan ataupun nak menghindari daripada putus ni. Soalan terakhir bersajalah kan, kita dah dengar cara tadi, kita nak tanya pula tips atau kaedah yang boleh Puan Suhana kongsikan kepada kami mengenai asas pengurusan keuangan supaya kami semua dan viewers yang ada dengar hari ini tidak terlibat dalam kencah muflis ini. Okey, baik, silakan Puan Suhana dekat kongsikan dengan kami tips tersebut. Okey, saya suka cerita tips-tips ni sebenarnya untuk kawan-kawan semua, jadi dan semua bercakap tentang tips ni, saya suka share tips ni dalam kelas sebenarnya. Sebab pada saya siapalah kami ni sebagai pesara kalau kita tidak nasihatkan pelajar untuk buat karya betul. Karya betul maknanya dari segi pengurusan kewangan itu sendiri. So pada saya, untuk kita memastikan diri kita, keluarga kita dalam satu pengurusan kewangan yang betul, saya nak
kongsikanlah ada 16 cara. Okey, Banyak tu 16 cara. Boleh So cakap kalau sikit? tak boleh guna semua, mungkin boleh guna sebahagian yang bersesuaian dengan keluarga kita lah. Kita cakap keluarga lah, mungkin kalau single ada keluarga, ada ayah ibu, ada beradik, yang dah berkeluarga, berkeluarga lah. Yang pertamanya maknanya sebulan-bulan tu, setiap bulan tu penjanda dapat pendapatan. Sama ada pendapatan daripada bekerja ataupun daripada bisnes itu, mestilah kita pastikan perbelanjaan kita mesti kurang daripada pendapatan. Contohnya kita dapat pendapatan RM1,000. Janganlah belanja sampai RM2,000. Siapa tak faham macam mana dia belanja sampai RM2,000 kan? Kalau boleh belanja RM400, sudahlah. Saya selalu pesan dekat student, kalau misal kata gaji anda adalah RM1,600, selayaknya anda hanya boleh memiliki sebuah azia yang dibayar dengan harga 200 ke 300 saja sebulan. Begitulah, dan macam-macam lagi lah nasihat-nasihat bagi pelajar lah. Yang kedua, fikirkan cara untuk tambah pendapatan. Sekarang ni ada macam-macam cara nak tambah pendapatan. Cuma kalau kita nak buat bisnes tu, janganlah buat waktu kerja kan. Kita nak buat dulu waktu kerja. Selepas pukul 5 tu, bila betul badan lah atas muka bumi ni, buatlah bisnes kita tak kan. Jadi boleh buat macam-macam, nak berkebun. Sekarang ni PKP itu kan banyak berkebun, ada tanam bayam Brazil ke, tanam kunyit ke pun boleh dah jual kan. Kalau tak nak jual secara mentah, boleh jual secara kering. Semua tu boleh mendatangkan pendapatan kepada kita semua. Yang seterusnya pada saya yang ni paling penting, ubah gaya hidup. Ubah gaya hidup maknanya daripada boros kepada jimat. Kalau kenapa saya kata boros pada jimat, hanya orang yang jimat, selalu orang cakap jimat ni betul, bukan, dia memang jimat. Orang jimat ni memang boleh kaya, betul, saya setuju. Jadi kita kena ubah gaya hidup kita, jangan boros sangat, kena sentiasa berjimat cermat. Yang keempat, kita kena rancang kewangan kita dengan buku bajet. Ini saya tak bawa pula buku bajet bulanan. Okey, buku bajet tu buku 35. Mungkin semua orang pasal buku 35 ada jual kat kedai buku kan. Buku 35 tu tugas dia buat. Dia ada tugas bukan kecil, seorang kecil, tapi dia ada tugas dia. Okay, contohnya macam hari ni adalah 9 September. 9 September tadi saya pukul 8 1 minit pagi saya pergi ke kedai makan sarapan dengan ada beli kuih, harganya berapa? Contohnya RM10. Saya tulis pagi tu. Yang kedua, hari ni sambutan hari jadi anak dekat sekolah, beli kek, harga berapa? Contohnya RM50 boleh. Sampailah ke petang dan ke malam, segala perbelanjaan yang kita buat untuk hari ini, dan juga termasuk kalau ada pendapatan, kita tuliskan di buku kecil kita tu supaya hujung hari sebelum kita tidur nanti, kita boleh cek berapakah perbelanjaan yang kita dah keluarkan, dan kita boleh tengok ini perbelanjaan ni kita tak patut. Contohnya hotel apa dekat Sabah. Tak payahlah, janganlah, jadi kita boleh potong yang mana yang tak berkenaan, betul. Sejak ada sebenarnya kalau cakap pasal buku 335, 44, 77 ni, kalau kata kita ada buku tu, rasa kalau kita tengok masa malam hari, tak tidur rasanya malam tu. Betul, memang takkan tidur. Dan saya nak challenge semua orang, boleh buat ni. Saya dah challenge pada usahawan Kejora pada bulan lepas. Masa saya handle training untuk kewangan, saya minta mereka come out dengan buku tu kita bagi hadiah, dan dia come out dan rupa-rupanya memang sangat membantu. Kalau usahawan pun boleh dibantu, apalagi kita yang jabatan tetap kan. Yang seterusnya, kelima, yang ni paling penting, mulakan penabur. Kalau orang dulu nak penabur, ting, jangan. Sekarang ni jangan, kena sebab ni sekarang tahun 2020 kena menabur dengan cara agresif. Contohnya, kita nak menabung color orange. Maknanya apa? Duit RM20. Duit RM20 tu buka satu tabung RM20 tu. Maknanya kalau ada lebihan duit RM20 tu jangan dibelanjakan, masuk dalam tabung. Hujung tahun tu, hujung bulan, kita boleh gunakan duit tu untuk tambah pelaburan
ataupun buatlah apa-apa yang kita dah aim. Dan seterusnya, kalau dekat kredit, kadang-kadang kat kredit ni kita guna untuk bila ada kerja luar, nak beli apa ni, nak tempat hotel ke atau terbang apa, tu perlu juga kan. Cuma sebagai pengguna kat kredit, lebih afdal untuk anda bayar secara bayar secara penuh, jangan bayar minimum lah. Okey, yang seterusnya, tahan tabiat membeli pula. Lagilah online shopping, saya nak cadangkan lah kepada UiTM, kalau boleh block semua yang untuk shopping online ni. Mungkin ada orang aktif ni, sebenarnya nak cadangkan betul ni. Saya cadangkan block dia untuk social shopping ni. Nanti mereka semua nak berbelanja, nak belanja lah, shopping lah, ada orang marah saya nanti kan. Okey, seterusnya, kena pupuk tabiat bebas hutang. Bebas hutang tu maknanya kita nak laksanakan segala hutang-hutang kita dalam tempoh yang secepat yang boleh. Maknanya sekarang kena ada target. Contohnya sekarang umur awak 35, ada hutang 150,000 beli rumah. Jadi kena aim dalam masa 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Panjangnya kan. Umur 45 contohnya nak settlekan hutang rumah 150,000. Bagaimana? Itulah tadi, tambah pendapatan ke, buat pelaburan ke apa. Seksi lain lah. Seksi lain untuk pelaburan saja macam-macam boleh. Okey, dan seterusnya ke berapa ni? Ke-9. Kalau untuk insurans kita sebab insurans ni ataupun plan takaful ni adalah satu benda yang wajib untuk pengetahuan semua lah. Ia adalah plan penggantian untuk apa-apa yang kita ada lah. Jadi lebih bagus untuk dapatkan package yang terbaik yang bersesuaian dengan kita dan keluarga kita. Sama ada dia adalah takaful atau insurans untuk rumah, kenderaan atau untuk yang lain-lain. Jadi pilih yang bersesuaian dengan kita, yang wajib, yang kena ada dan yang sesuai lah. Dan yang ke-10, bukan dan ada yang ke-10, kalau kita nak beriadah lah di tempat yang cuma janganlah caca nak isteri pergi beriadah masuk selebriti fitness lah, yang bayar bulan-bulan bayar 100 tak perlu. Mungkin you all boleh pergi dekat macam kat sini kita ada tasik biru lah apa je. Kita ramai pesara-pesara di Pasir Gudang yang aktif hiking ke apa, boleh join mereka. Sebab petang-petang mereka rajin pergi naik bukit belakang UiTM ni. Buatlah beriadah yang percuma. Kita boleh bahagia tanpa mengeluarkan belanja kan. Okey, seterusnya 11 ini saya rasa susah nak buat lah, tapi wajib buat. Kurang nombor sebab kita saya nak remind balik semua. Apa ni, bau rokok ni bukan tak membahayakan kesihatan. Dia dah difatwa haram, jadi bodoh je. Jadi itu dia boleh rokok tu anda boleh jimat. Saya ingat 2,300 tu dalam tangan. 2,300 yang dah jimat tu tadi anda boleh ikut rule yang keberapa ni? Kedua, fikirkan cara untuk tambah pendapatan. Macam mana buat pelaburan? 2,300 sebulan anda laburkan. Betul. Cerita lah kan? Impact dia. Orang yang faham. Okey, yang ke-12, jadikan tahun ni tahun misi untuk sihat. Kenapa perlu sihat? Sebab orang yang sihat insya-Allah dia punya dari segi pengurusan kewangan dia semua insya-Allah baik. Sebab orang yang kurang sihat bukan kita cakap tak baik, tapi dia kena fikirkan tabungan untuk kalau dia kurang sihat macam mana nak keluarkan duit dari mana. Itu satu-satu yang perlu difikirkan. Jadi kena jadi sihat. Yang ke-13, ukur baju kat badan sendiri. Tadi saya relate balik tadi yang student saya kan, gaji RM1,600. Apa ni, saya kata sebab dia tanya soalan dalam kelas saja, bukan kelas finance tu, kelas kesoalan. Madam, kalau gaji saya RM1,600, saya boleh pakai kitab tu. Wah, cantik kan dia tanya soalan ni, saya tu bagi jawapan. Kata selayaknya nak pakai kereta Azia. Semua dah tepuk dari. Ini student engineering lah. Jadi saya rasa sama juga lah kita terpulang pada saya tepuk dada tanya poket. Kalau tanya poket, maknanya bukan setakat kita nak kita impikan semua, impikan kereta-kereta yang dia minat, rumah-rumah yang dia suka, nak travel satu
Malaysia, tapi saya rasa salah satu Malaysia, satu dunia. Dunia. Satu dunia, cuma pada pendapat saya, anda mesti ada idola anda sendiri. Macam saya sendiri, idola saya dia orang buka. Orang buka ini dia adalah guru pelaburan dan Sri Syed Mokhtar. Dia antara dua tokoh yang saya jadi idola. Maknanya dia hidup sangat simple tapi dia adalah billionaire. Itu satu idola lah untuk saya. Okey, seterusnya kita mula pakaian yang terpakai. Contohnya macam jeans saya tak muat, jangan buang. Kalau nak sedekah kepada orang pun boleh. Dapat air kan, insyaAllah dekat dalam tubuh dia sekolah. Cuma sekarang ni jeans tu boleh mendatangkan kewangan. Anda boleh hasilkan bag, pouch yang kecil, boleh menjadi pendapatan, relate balik yang berdua tadi kan. Bukan setakat jeans je, semua untuk pengetahuan fabric yang kita dah tak nak guna. Kain-kain yang kita beli kan kadang mahal kan, boleh dibersihkan dengan betul dan boleh dijadikan produk-produk yang boleh dijual mendatangkan pendapatan. Dan seterusnya yang ke-15, kawal tabiat boros terhadap aksesori kenderaan. Jadi saya bukan lelaki saja, perempuan pun sama. Ada orang memang begitu ping. Macam saya rasa kalau minat pun boleh, cuma janganlah sampai keterlaluan. Macam orang Islam kita ada satu konsep, apa kita panggil? Konsep apa? Wasatiyah. Jadi kita gunakan konsep tu bersederhana dalam apa juga yang kita lakukan. Dan yang terakhir, mungkin dekat Sri Alam tu tak sesuai lah. Saya rasa Cik Azim mesti terkejut. Kena banyak gunakan angkutan awam. Macam mana lah kena gunakan kan? Cuma saya suka nak kongsikan, sekiranya macam kita ni selalu nak ke mana-mana. Mungkin kerja kita ni selalu akan ke luar, ke Kuala Lumpur ke Malaysia, yang mana kita ada akses untuk menggunakan angkutan awam seperti terbang ataupun bas lah. Bas tu kita naiklah bas daripada menggunakan kereta sendiri, boleh jimat beratur-atur. Dan perjimatan itu saya kadang-kadang anda jadikan dia satu pelaburan yang boleh berjana pendapatan lagi. Bila saya nak cerita pasal pelaburan ni banyak sangat tuan-tuan, jangan tak cukup sejam ni. Kita buat soal lain lah sebenarnya. Ya, insyaAllah ada lain lah. Tapi saya rasa orang nak dengar juga pendapat ataupun ilmu daripada pakar-pakar yang lain yang ada dekat UiTM segudang ni. InsyaAllah semua orang boleh berkongsi lah. Dan kenapa saya bersetuju juga untuk berkongsi tentang topik ni hari ni. Pada pendapat saya, semua yang bergelar pensyarah ataupun yang bukan pensyarah yang mana ada kepakaran bidang masing-masing, ini adalah khidmat akademik. Bukan khidmat masyarakat atau sehari-hari, ini adalah khidmat akademik kita. Apa salahnya kita kongsi ilmu kita dengan halayak untuk memastikan lebih ramai orang memahami isu-isu semasa yang orang sering pandang enteng, tapi yang patut dijadikan satu pengetahuan supaya kita boleh mencegah daripada kita termasuk dalam statistik. Dulu sampai 4,000, saya tak tahu tahun 2020 ni kalau duduk bawah berapa. Jadi itulah yang 16 kali yang saya boleh kongsikan tadi lah. Okey, terima kasih Puan Suhana. Sekarang ni kita buka soalan daripada viewers. Sekiranya ada soalan ataupun nak tanya kepada Puan Suhana sebelum kita tutup sesi kita pada pagi ni, dan tengah hari lagi ya Puan, ada ke soalan-soalan yang nak ditanya? Saya bagi ruang dulu. Ada ya? Siapa yang nak tanyakan soalan, sila tanyakan sekarang ya. Kita tengok dulu ada tak soalan-soalan yang ada di atas. Ya, tak ada ni, tak ada ya. Kalau kan saya dah tanya dah soalan apa yang saya nak tanya sebenarnya. Kan, kalau kata tak ada soalan, okey, insyaAllah tak akan memperbaiki lah macam Puan sebenarnya cakap tadi. Kita punya lightning lagi insyaAllah kita akan beli. Lagi apa? Pengantin baru. Okey, Cik Ahmad Akmal Muhammad Idris ada bertanya Puan Suhana.
ada tak tips bagi pengantin baru? Maksudnya apa ni? Yang perlukan pengurusan kewangan. Oh, maksudnya mungkin dia baru berkahwin. Agaknya ada tak tips-tips yang pengantin-pengantin baru ini yang boleh digunakan supaya dia baru nak memerge dia punya sumber kewangan ni? Boleh tak Puan Suhana menjawabkan soalan daripada Cik Ahmad Akmal ni? Okey, terima kasih pada soalan Cik Ahmad Akmal. Dia kata ada tips untuk pengantin baru yang perlukan pengurusan kewangan. Bila kita cakap tentang tips ni ada banyak. Tak cuma dari segi pengurusan kewangan untuk pengantin baru ni senang saja. Yang pertama sekali, kena tengok, kena declare pada pasangan masing-masing apa hutang yang anda ada. Declare dulu. Ya, declare lah, beritahu, duduk bersama-sama. Saya ingat duduk bersama-sama, tunjuk kasih gaji masing-masing. Yang pertama tu declare komunikasi lah. Komunikasi berkesan kan. Duduk semeja, bercakap dari hati ke hati. Wah, bukan sering pula kan. Bercakap daripada hati ke hati. Tunjuk gaji, ni apa hutang liability anda. Tunjuk kepada masing-masing. Apa komitmen anda, apa semua. Daripada situ, daripada semua pendapatan dan semua liability itu rancang. Apa keperluan untuk keluarga kecil anda. Mungkin sekarang ni belum ada anak, selepas ni mungkin ada anak. Apa ni keperluan tu yang saya maksudkan adalah tempat tinggal, makan minum, kenderaan, itu semua yang keperluan. Dan mungkin selepas ni ada asuh anak nak hantar kepada pengasuh ke, kepada tempat pusat jagaan anak-anak. Senaraikan semua yang wajib-wajib. Cuma dalam masa yang kita nak menyenaraikan segala aset, segala pendapatan dan juga segala liability atau hutang-hutang kita yang tadi, kita jangan lupa untuk reward diri kita sendiri. Wah, cerita pasal reward ni aku cakap ni. Maksud reward saya adalah kena pastikan setiap bulan anda ada simpanan untuk diri sendiri. Simpanan tu dalam bentuk yang paling mudah untuk dicairkan, iaitu simpanan biasa ataupun anda simpan separuh dan anda buat pelaburan separuh. Kalau ikut pengurusan kewangan dan 20-30% terpulang pada gaji kita, daripada jumlah gaji, tapi terpulang juga pada komitmen anda. Pada saya, the key point adalah komunikasi. Jangan sedih, jangan berahsia dengan pasangan masing-masing. Sebab hutang ni, bila anda ada tekanan dari segi kewangan, dia boleh menyebabkan banyak perkara implikasi yang lain yang saya rasa akhirnya boleh menyebabkan anda menghadapi satu penyakit yang kita namakan kesihatan mental. Jadi itulah saya harap saya jawab soalan Cik Akmal tadi. Tapi saya nak ulang balik, maksudnya 20-30% kita punya pendapatan ini pendapatan suami isteri atau pendapatan suami saja? Alamak, soalan ni terpulang pada pada perbincangan tadi. Adakah mereka nak simpan siap-siap daripada pendapatan masing-masing ataupun selepas digabungkan nak disimpan, dibagikan dulu tu terpulang. Sebab sebab kalau ikut dalam Islam, dua suami ada dua isteri, ada dua isteri. Walau bagaimanapun pada pendapat saya tetap adakan satu komunikasi yang berkesan supaya tak ada pihak yang rasa tak adanya dan tak ada pihak yang rasa dia benar. Betul. Kita tengok lagi ada soalan lain, rasanya macam tak ada. Masa telah mencukupi saya kita juga Alhamdulillah, semoga dia berusaha ilmu dan tips dari Puan Suhana mengenai tajuk mungkin tips mudik ini sedikit sebanyak dapat kita terapkan dalam membaiki dan menambah baik kemampuan kewangan kita di masa akan datang ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sampai penghujung program. Saya bagi pihak tim Live PTDI mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Suhana kerana sudi menjadi penyanyi jemputan kita pada program Bicara Personality PG ini. Terima kasih banyak pada Cik Aziz, pada tim PTDI sebab sudi jemput saya pada hari ini untuk sama-sama berkongsi pada semua lah. Alhamdulillah, semoga semuanya bermanfaat pada semua warga UiTM dan juga bukan orang luar. Buat para viewers, link kehadiran telah dimajukan. Okey, di ruangan post chat beri isi untuk jaminan hadiah.
Okey, maklumat awal pada Oktober ini nantikan kemunculan program yang sama, bicara personal 3PG dengan tajuk kupasan yang berbeza dan panel yang tidak asing lagi khususnya untuk UiTM Cawangan Johor ini. Sebelum saya menutup tirai program, sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk itu datang dari ketidapan diri. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa buat para viewer semua, sehingga kita berjumpa lagi di program live FPTI yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.